Dia tak bagi tahu nama. Tapi kenapa korang tak dengar Sejak pun tak dengar. Kau tak dengar je? Aku tak dengar. Aku dengar geng. Sumpah aku dengar lillahi ta'ala. Dengar weh. Kalau kau seorang dengar tu, dia dah bawa kau masuk dalam bunyian tu. So tu aku tarik kau awal. Bagi kau sedar. Tapi betul tak apa yang dia sebut? Semua betul geng. Putri apa benda putri. Tak, tapi betul. Apa yang dia sebut tadi semua betul. Dia cakap ada benda tengah merhatikan dekat atas. Memang betul ada. Weh, aku rasa macam nak pitam tadi geng. Ada aku rasa nak pitam tadi. Aku sedar kamera aku kat bawah dah. Aku cakap kenapa gelap ni Akhirnya aku pitam. Aku tengok aku cakap kan bergelap kamera aku kat bawah. Weh. Aku rasa aku tak pernah jadi macam ni geng. Bukan tak pernah. Dekat Titi. Jarang lah geng. Macam pernah tak jadi macam ni kat aku? Macam tak pernah kan? Lain macam 2 hari ni. Geng, bantu latas geng, ramai-ramai. Sayang doh view kita ramai-ramai geng. Kalau semua bantu, confirm settle. Biskut, thank you biskut. Suara dia korang dengar sendiri lah geng dia. Macam humming. Macam dia humming macam perempuan menyanyi. Macam tu. Tapi jelas. Ada orang suruh buat peace. Siapa yang suruh peace? Nura, thank you Nura. Yang lain geng. Okey ke okey? Okey. Buat mini love bang Mini love. Dah. Belum azan lagi. Wih, tapi ramai tu tadi. Korang dengar tak kat atas tu? Zikir lepas macam pasar. Macam dia bagi dengar. Macam pasar weh kat atas. Macam orang tengah betul-betul keramaian. Meremang siap. Aku tahan je geng tadi. Aku tahan je. Tadi tu aku tahan je geng. Jujur Ras, kau nak masuk balik ke? Kalau orang support bagi naik aku punya tas, aku naik geng, masuk. Sekarang tas aku baru sampai 50%. Korang sampai 80% aku masuk. Bermakna kita kena pergi ranking 5 ataupun 4.
Sebab hari ni tak ramai orang naik weekly daily dorang geng. Tak ramai yang ni. Sebab ramai cuti hari ni kan. Peace bang. Dia suruh aku peace lah. Muka lipat buat props betul. Tak payahlah naik. Puteri tu ada niat jahat. Rugi tak nampak muka Puteri. Nana tinggi Nana Nurijan, thank you. Fatin Najwa, thank you. Muhammad, thank you. Ayo geng, semangat. Kita boleh geng, kita boleh. Janganlah lambat geng. Lambat nanti tak masuk ni. Lambat tak masuk geng. Dah pukul 4 dah. Tapi kan kadang-kadang kalau aku kat dalam orang suruh keluar. Bila aku keluar orang suruh masuk. Sepatutnya Juha, thank you. Salam. 4 le bang. Okey, jom. Kita sama-sama pergi cepatkan. Okey dah. Zila, tinggi Zila. Azari, tinggi Azari. Orang suruh keluar sebab sayang kau Ras. Habis orang suruh masuk balik tak sayang aku lah ni. Oh yo, thank you. Aku baru ingat weh. Aku ingat benda tu pun ganggu aku je tapi tak teruk macam ni. Benda tu pernah ganggu aku. Aku dengar tapi viewer tak dengar. Cerita Laras, akak bunga dulu hari tu bukan cerita dia geng okey macam ni. Betul. Korang dengar cerita tak? Dia kena ada lagu geng baru sedap cerita dia. Sekejap. Bluetooth mode. Dia kena ada lagu geng baru sedap cerita dia. Tapi korang bantulah tas geng ramai-ramai. Tas aku baru 50k geng. Baru 50k geng. 50%. Semangat geng ramai-ramai. Jom. Cerita Puteri ni bermulanya daripada Terengganu geng. Dekat 7 Puteri. Aku pernah pergi Terengganu. Aku parah dekat 7 Puteri di kawasan apa nama tempat tu? Yang first tu dekat Pantai Pandak. Pantai Padak. Tempat tu adalah original 7 Puteri geng. Dekat Pantai Padak tu ada satu hotel yang besar. Sultan buat hotel tu kat situ. Dia menjadikan tempat tu sebagai singgahsana dia dekat situ. Disebabkan dia pernah ternampak kelibat 7 Puteri yang ada dekat batu situ, dekat kawasan pantai. Dia nampak 7 Puteri timbul dekat situ geng. Dan disebabkan daripada dia melihat benda itulah dia membuka dan membina hotel yang ada tepi pantai. Cerita ni diceritakan sendiri daripada guru imam Tok Guru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku lupa Tok Guru apa Allah Akbar. View lama tahu. Tok Guru apa? Ada Tok Guru tu yang ada dekat VTT aku. Dia sendiri cerita geng, dia pernah solat kat situ. Dia pernah solat dekat batu, dia pernah tidur dekat situ. Tok Guru tu pernah nampak puteri yang ada dekat situ. Tapi dia nampak seorang. Tapi Sultan nampak 7 terus timbul. Dia bukan ustaz, dia guru. Allah Akbar. Siapa guru tu? Tok Guru tu, ya Allah. So abaikan. Lepas tu aku pergi ke 7 Puteri yang ada resort Terbengkalai. 7 Puteri resort Terbengkalai tu
Aku seakan-akan tercedok, geng. Ada perkataan yang keluar daripada mulut aku, mantra lama keluar daripada mulut aku. Aku dengar balik record, dan memang dekat Tujuh Puteri, dekat resort tu timbul satu kelibat seakan-akan Puteri dengan selendang dia tengah bermain di pantai. Record lama korang akan nampak. Puteri tu timbul, dia tengah bermain di pantai. Benda tu viral teruk, geng, dulu. Aku sendiri yang parah kat situ, dekat Tujuh Puteri Resort, dekat Terengganu. Kat pantai memang nampak kelibat Puteri tengah bermain, dan aku kejar benda tu hilang. Benda tu, Puteri tu berinteraksi dengan, daripada situlah, geng, aku sering diganggu. Daripada situlah aku diganggu sampai bila aku jumpa kawasan yang ada air, kawasan yang ada tasik, kawasan yang ada air terjun, masih ada kaitan dengan Puteri. Patut, geng, sini memang tak ada sungai, tak ada air terjun, tapi ada bunyi air yang sangat kuat tadi. Dengar tak? Perasan tak? Mula-mula kita masuk time senyap, bunyi air kuat. Bunyi kan? Selalu tak kuat macam tu. Mana ada hujan hari ni? Selalu bunyi air tu tak kuat macam tu, geng. Padahal tempat yang sama. Hari tu pun yang masa yang benda ni dah lama berlalu, geng. 5 bulan 6 bulan yang lalu berlalu. 6 bulan 7 bulan aku rasa dah. Mainan dia lebih kurang sama, geng. Dan aku nampak satu kelibat kuning tinggi. Tak tahulah Puteri yang sama ke, tapi dia cakap memang perkampungan dia kat atas. Wih, scary tu. Kat sini aku dah meremang dah, siap. Aku yang cerita kat korang, aku yang meremang, weh. Percayalah, geng, alam bunian ni wujud, alam jin ni wujud. Kan Ustaz Al-Amin tu pernah cerita dekat kita. Dia pernah lalui benda ni, real life dia. Ada sekumpulan bukan daripada alam manusia datang, dan dia cakap dia menaiki kapal terbang, sedangkan halaman rumah kampung tu kecil je kan. Sampai ustaz tu dia kata dia tengok halaman rumah dia tak nampak kapal pun, tapi diorang cakap diorang naik kapal, diorang singgah dekat rumah tu, diorang menaiki kapal terbang, menaiki kapal. Seram, geng. Maknanya benda ni dia lagi canggih tau daripada kita. Tak tahu Saini ke Kuzairi. Ingat tak yang kita parah kat situ? Ada benda yang borak dengan aku. Dia kata ini tempat laluan dia solat. Bila sebut nama dia cakap usia dia 224 tahun. Dan nama dia Muhammad Kuzairi ke, Muhammad Husain ke, Muhammad Husaini ke, lebih kurang macam tu lah. Banyak domisteri dekat Bukit Gasing ni, geng, kalau kita rungkai betul-betul. Aku jadi tertarik nak tahu si Jab pergi tahan tadi lah. Aduh. Macam mana rupa orang punya ni, kan? Mantu ada rezeki kita nampak, weh. Hari tu dah nampak, geng. Hari tu dah nampak. Ada taman yang cantik. Hari tu dah nampak. Tapi ni mungkin dia bagi nampak, siapa tahu dia bagi nampak ramai-ramai, siap ada taman, siap ada perumahan dorang ke, kita tak tahu kan. Rezeki Allah nak bagi tunjuk kita sekali. Kan macam lukisan, kan? Perkampungan tu macam lukisan, betul tak? Siapa yang nampak hari tu, yang kita parah dekat Bukit Gasing juga, dekat atas tu, betul tak? Bentuk dia macam lukisan, kan? Tapi dalam live, macam dia tak nampak macam real kita punya kehidupan ni. Macam potret. Bentuk macam potret. Dia macam taman, geng.
Itu potret. Dekat sini lah juga yang cerita Tok Syair tu, geng. Sini juga. Korang nak buka tak cerita Tok Syair tu? Ada handphone orang tak? Satu pinjam jap. Aku buka lagu sambil aku cerita. Pinjam jap handphone. Siapa ada satu handphone, cuba buka dekat Google. Cerita berkenaan dengan Tok Syair. Aku nampak satu kelibat tadi. Tak tahu nenek ke atuk, tapi memang suara orang tua lelaki. Aku rasa atuk. Ke mungkin itu yang dicakap. Tapi macam pakai serban. Tengoklah, ada BDT tu. Macam pakai serban. Ada yang dah tengok mana? Ni. Ni BDT saya buat. BTT dekat ni tengok. Sekejap aku nak cerita kat korang. Benda ni berlaku pada pukul berapa masa ni? Pukul 2.30. Ni ada pukul 2 pagi. Benda ni berlaku pada 2 pagi. Tapi korang tengok sendiri, geng. Terang macam petang kat dalam. Tengok tak? Dia macam petang kat dalam tu. Tengok. Tengok tak macam petang kan? Cantik macam petang weh. Menggeletar weh aku masa ni. Dengan kat pengalaman kan gitu kan, tapi dia selek. Ha. Ada rekod lagi. Tengok tak? Dia macam suasana petang kat dalam tu. Kenapa tiba-tiba kat sini ni, ya Allah? Dia tiba-tiba gelap weh. Aku masa ni putar. Cakap mana jalan ni? Dia tiba-tiba gelap tau. Tengok, hilang terus weh. Tengok tak? Benda yang aku tengok tadi tu hilang. Inilah tempat yang kita pergi tadi ni. Hilang terus, tak ada. Dia tiba-tiba hilang terus weh. Pengalan dengan Syafiq Salih tu sama tak? Tiga-tiga like. Hilang terus. Itu pun dekat atas, geng. Ini pun dekat atas. Aku rasa dia nak bagi tunjuk something lah, geng. Mungkin tak ada rezeki lah kita nak tengok malam ni. Tak ada rezeki nak tengok malam ni, geng. Aku okey, geng. Kalau korang tahan sekejap tadi kan, korang tak push aku balik tadi. Aku okey sebenarnya masih. Betul tak? Kadang-kadang sebab aku degil lah kita tengok macam-macam. Betul tak, geng? Sebenarnya aku bukan nak degil saja-saja. Nak bagi untuk korang juga tengok. Tapi dah pukul 4 dah, geng. Tadi korang suruh keluar kan? Kisah Tok Syair. Orang yang buka kampung pada Pandak Dalam dikatakan gaib di Bukit Gasing. Nak dengar tak? Aku cerita dekat korang. Mesti kita pernah dengar kes orang hilang tanpa dijejaki sebab masuk ke alam lain kan? Biasanya kes macam ni kita akan dengar dahulu di dalam TV. Farah, tinggi Farah. Kisah ini dikatakan pernah berlaku pada sekitar 70-an dulu. Individu yang dikenali sebagai Jamilah Haji Bujang menyatakan kisah sebegini pernah terjadi dalam kalangan orang terdekatnya, iaitu seorang moyangnya yang dipanggil Tok Syair. Dan ini muka dia. Muka Tok Syair. Menurut Mstar Online, Tok Syair ini berasal dari Minangkabau. Dia antara orang terawal sama-sama membuka satu pertempatan di pantai dalam Kuala Lumpur. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Farah, Murazki selalu. Terima kasih.
Katanya pada tahun 1970-an dulu Tok Syahir ini berusia 80 sebelum dilaporkan hilang. Biarpun umurnya hampir seabad, staminanya persis orang yang berumur 50-an. Tok Syahir seorang yang gagah, mengelilingi kampung dengan berbasikal dan berkebun. Menurutnya Tok Syahir ini memang jarang sakit. Bagaimanapun, satu hari Tok Syahir tiba-tiba menghilang. Biarpun tak ingat waktu tepat, Jamilah menyatakan bahawa Tok Syahir gaib, kira-kira dalam lewat 70-an. Dia tidak pulang ke rumah seperti biasa. Ia telah membuatkan keluarga dan seluruh penduduk kampung bimbang dan mencuba mencari, tetapi tidak ditemui. Apa yang pelik, mereka semua tidak dapat satu petunjuk pun. Selepas beberapa tahun, ayah kepada Jamilah telah membawa salah seorang cucunya berjumpa seorang untuk berubat. Pengamal perubatan itu tiba-tiba berubah personaliti dan suara berubah menjadi garau. Kau bagi tahu yang lain, tak payah cari Tok Syahir lagi. Itu kata-kata yang dikeluarkan daripada mulut pengamal perubatan dengan suara seperti lelaki tua. Kata Jamilah, suara itu diperkenalkan dirinya sebagai Tok Syahir dan berpesan kepada Haji Bujang agar memberitahu kepada ahli keluarga agar tidak perlu mencari lagi. Selain itu, Tok Syahir turut memberitahu bahawa dia tenang duduk di kampung berdekatan dengan Bukit Gasing. Geng, dengar ayat ni. Selain itu, Tok Syahir turut memberitahu bahawa dia sudah tenang duduk di kampung berdekatan dengan Bukit Gasing. Dia tenang duduk berdekatan dengan Bukit Gasing. So, apa maksud dia tu, geng? Pengamal perubatan merupakan perantara untuk Tok Syahir berhubung dengan ahli keluarga untuk meleraikan misteri kehilangan. Aneh bila dakwaan kerana pertempatan yang dimaksudkan pada waktu itu hanyalah ni. Dengar ni. Aneh dengan dakwaan kerana pertempatan yang dimaksudkan pada waktu itu hanyalah hutan semata-mata. Diorang cakap kampung sebelah Bukit Gasing semua hutan, tak ada kampung pun. Ada pihak yang percaya bahawa Tok Syahir menetap di alam bunian kerana kawasan dimaksudkan itu adalah perkampungan bunian. Dalam pada masa itu, ada satu kisah aneh yang terjadi pada salah satu orang pakcik saudara Jamilah yang bergelar Pakcik Rahmat. Kisah ini pula pada tahun 1980 di kawasan sama juga. Sumber menyatakan bahawa Pakcik Rahmat ini orang yang rajin mengaji Al-Quran dan suka belajar agama Islam. Pada satu hari, dia berkelakuan aneh kerana memohon maaf kepada semua penduduk kampung yang dia temui. Dan ini muka dia. Apabila ditanya, Pakcik Rahmat mengatakan bahawa dia mahu meninggalkan kampung untuk berhijrah jauh ke Kedah untuk belajar agama. Disebabkan itu, ahli keluarga mula hairan dengan sikap peliknya. Namun begitu, ada orang tua yang boleh katakan agak tinggi ilmunya di kampung tersebut berpesan kepada ibu bapa Rahmat agar tidak ulur tangan jika Rahmat ingin salam. Kalau kau sambut salamnya, dia akan gaib. Kamu takkan jumpa anak kamu lagi. Itu kata-kata dia, geng. Orang tua yang turut mengatakan bahawa Rahmat meminta maaf kerana ingin pergi ke alam lain. Namun begitu syaratnya, sebelum masuk ke alam itu seharusnya meminta maaf kepada orang tua sebagai tanda restu. Atas nasihat orang tua juga, Rahmat telah dikurung oleh ibu bapanya di dalam rumah 100 hari. Dia tidak jejak tanah atau ke alam gaib dan ke alam lain. Sepanjang masa menempuh 100 hari, ia sangat menduga bahawa ahli keluarga sentiasa mengawasi Rahmat dan cuba supaya dia tidak keluar daripada rumah. Pintu tikap semua terkunci sepanjang tempoh Rahmat menjadi tak tentu arah. Dia kerap merayu dan untuk dilepaskan dan sentiasa mencari jalan keluar.
Lubang sebesar ibu jari pada dinding pun dia tak keruan cuba nak melepaskan diri. Pakcik Rahmat asyik ulang bahawa ada perempuan cantik. Weh, geng. Geng. Aku baca ayat ni aku ingat hari ni, geng. Lubang sebesar ibu jari pada dinding pun dia tak keruan cuba melepaskan diri. Pakcik Rahmat asyik ulang, ada perempuan cantik menunggu di luar rumah. Adakah dia bercakap seorang diri? Adakah dia bercakap seorang diri? Geng. Oi, aku meremang tu. Aku kena macam aku kena tadi. Weh, sumpah weh, aku meremang, geng. No, meremang. Tengok tak? Uish. Sama dengan yang aku jadi tadi, weh. Patutlah korang tak dengar, siap. Weh, ayat dia ni, weh, sebiji, weh. Aku baca ayat ni, aku ingat tadi, geng. Pakcik Rahmat asyik ulang bahawa ada perempuan cantik menunggu di luar rumah. Ada kalanya dia bercakap seorang diri. Bapek dia, weh. Siut lah. Aku meremang, weh. Meremang siap aku. Tapi memang dia cakap, geng. Dia bercakap dengan aku. Memang betul dia cakap dengan aku, geng. Betul dia cakap dengan aku. Okay, mula-mula dia cakap, Mula-mula tu dia bercakap dengan aku tau. Korang ingat tak tadi, geng, aku terkejut. First mula-mula aku terkejut. Aku dengar suara. Aku terkejut, ada suara perempuan bagi aku salam. Cakap, Assalamualaikum, Arash. Terkejut. Dia cakap, kau datang lagi. Aku bercakap dengan dia, geng, tadi. Tapi suara dia lembut. Suara dia betul-betul lembut, tak kasar langsung, geng. Aku cakap aku kau pun dia marah tadi. Dia cakap awak kenapa bukan. Dia cakap macam bahasa baku. Bukan awak. Apa ada satu perkataan tu dia cakap bukan aku, bukan kau, bukan awak. Dia bercakap bahasa baku. Kenapa dia cakap kenapa bercakap dan berkelakuan seperti itu? Bukan tuan hamba, geng. Ada satu perkataan lama. Apa ya Allahumma salli alaihi wasallam. Tapi suara orang tua tadi, dia cakap jemput naik tu Ananda dia panggil. Meremang siap aku situ. Cakap Assalamualaikum. Ada seorang tua tadi, kan. Kekanda. Betul Kekanda. Pak, meremang aku, weh. Bahasa baku, weh. Bahasa orang dulu-dulu, weh. Siutlah aku meremang. Korang rasa berapa usia? Korang rasa berapa tahun usia dia, geng? Geng, korang rasa berapa tahun usia dia? Kau rasa? Sedangkan yang kita tanya tu 224 tahun, geng. 224,000 tahun. 224,000 tahun usia dia. Geng, kita manusia ni berapa tahun je hidup, geng? Tapi sayang korang tak dengar tadi.
Aku macam nak repeat besok lah kat sini. Aku macam tertarik tu dengan, walaupun seram, dia macam rasa ingin tahu tu ada. Itulah ini best. Tak rasa pelik keras dia cakap ada benda tengah tengok ke dia? Tak, dia cakap yang tengok tu, dia cakap mereka sedang memerhatikan kekanda. Dia macam tu lah. Itu bahasa baku. Jadi aku tanya, mana? Dia cakap mereka sedang berdiri di atas, di sebelah kanan. Aku tengok memang ada, geng. Korang nampak tak tadi yang kat atas? Banyak yang memerhati. Ada mula-mula kita tengok ke atas, ada 3 kepala sedang memerhati. Kau cakap kau... Geng, betul tu, geng. Perkataan yang tak sedap didengar yang tu lah. Dia macam steam tu. Dia punya bau wangian tu, dia macam... Kurang jadi khayal tu. Betul, geng. Aku rasa inilah punca-punca orang selalu hilang, geng. Aku rasa punca-punca orang kadang-kadang hilang tak jumpa. Inilah salah satu asbab dia, geng. Terhidu bau wangian, ataupun dipanggil, ataupun dia nampak orang yang cantik, perempuan yang cantik sedang memanggil dia. Dia macam terpukau tu, geng. Nasib aku tengah live. Betul weh, geng. Tadi dia menyanyi tak sedap weh suara dia. Jadi lain. Sebab ada si Jah ni. Kan jadi suara lain kan? Jadi tak sedap pula aku dengar. Tak betul, ini bukan aku melawak. Betul-betul tu. Kan dia jadi lain kan? Terus jadi tak sedap tu. Sebab si Jah ada. Kamera jatuh tadi aku tak sedar, geng. Itu aku tak sedar. Itu aku gentle kat korang, aku tak sedar. Aku macam nak pitam. Aku macam nak pitam tadi. Tapi nasib aku sedar, geng. Aku tengok tiba-tiba jadi gelap kan. Aku tengok kamera lampau kat bawah dah. Geng, dia sebut nama dia melalui lagu tau. Dia dah cakap, boleh tak tahu nama? Dia cakap boleh, tapi saya menyanyi. Apa aku cakap? Awak cakap kau dengarkan, kau nak menyanyi, nak sebut nama kau dalam nyanyian ke? Cuba korang dengar balik record, geng. Mungkin ada dengar dia punya nama. Tak, dia cakap nama dia tu dalam lagu. Ada dalam lagu. Tak tahu nama dia pun. Langsung kami tak dengar. Dengar. Cuba tengok. Geng, insyaAllah besok kalau aku repeat sini, korang record, geng. Record dan teliti, korang dengar betul-betul. Korang alert, geng. Tapi benda ni sebenarnya tak boleh plan, geng. Kita tengoklah. Dia kalau plan, dia tahu, geng. Bukit Gasing ni dekat Perdana Jaya. Ira. Linda, tinggi Linda. Aku jadi macam ni doh. Sayang pun sayang je dah lambat. Jadi macam
Dia jadi macam ketagi pun ada. Sebenarnya Tadi aku meremang, tapi dia jadi macam ingin tahu tu. Dia rasa ingin tahu tu kuat tu. Nak dengar tak air humming kat rumah? Tak payahlah you, suara you tak sedap pun. Kau balik. Kau. Tak dapat lagi. Ini. Kau ni tak betul. Geng, kita tak payah plan apa-apa, insyaAllah. Benda ni kita tak boleh plan tau. Macam selalu kalau aku pergi Parah kan, last minute baru aku pergi. Okay, terima kasih tu. Aku kalau macam pergi Parah kan, pukul 8.30, pukul 9 baru tergerak hati. Okay, sini, kat sini, kat sini. Nasib Syafiq jauh, geng. Kalau ada Syafiq, aku bawa Syafiq pergi sini. Tapi sebenarnya Solo ni pun best, geng. Jalan Parah sorang-sorang ni best. Sebab dia punya seram tu lagi seram daripada kita collab. Collab ni bagus, geng, juga. Bagus dia, kita safety tu lagi, keperatusan dia tinggi sikit. Dan gabungan dua aura yang parah tu. Macam mana dengar suara tapi tak lari. Kena berani lah, bro. Aku pun kadang-kadang goyang juga. Masalahnya aku pun kadang-kadang goyang, geng, benda tu. Kenapa aku tak bayang-bayang muka puteri tu cantik Aku terbayang-bayang macam muka dia. Macam mana muka dia sampai dia cakap, aku nak tengok muka dia. Dia cakap jangan macam mana dia cakap tadi jangan sampai nanti awak pengsan. Macam mana tapi bahasa baku. Angau dan Nita. Apa pula angau? Dia bukan angau. Dia macam, aku nak tahu yang macam mana. Dia cakap tadi ada tengah ramai menunggu aku ke atas. Ada yang cakap macam ramai menunggu kat atas. Sayang korang tak dengar tu, geng. Dia cakap jangan. Kejap lagi aku tidur kat ruang tamu. Ruang tamu pula, dekat parking kereta. Kejap lagi aku tidur kat luar, geng. Apple dekat dalam ni. Tu je kat situ. Dah macam sama sangat dah ni dengan Tok tu perangai kau. Aku pula kena. Mana ada tengok tu dia.
Lain macam tengok koras. Tak adalah. Dengar. Wangi siap benda tu. Macam mana rupa diorang Wangi siap. Macam mana rupa diorang